Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Atira binti Ramlan akan membicarakan tentang 9 kunci kerja berpasukan yang berjaya kepada kamu semua. Okey, yang pertama, pasukan. Pasukan ni ada kabar sih mengenai misinya. Mereka perlu ada misi untuk dalam ahli pasukan mereka. Okey, pasukan perlu memahami matlamat dan komited untuk mencapai misi mereka. Ini arahan dan perjanjian yang jelas tentang misi dan tujuan adalah penting untuk kerja berpasukan yang berkesan. Ahli pasukan juga ni mesti mempunyai misi keseluruhan yang dipersetujui oleh ahli pasukan mereka sendiri. Pasukan ini perlu diperkuatkan apabila organisasi mempunyai harapan yang jelas untuk kerja, matlamat dan hasil pasukan itu sendiri. Okey, yang kedua, persekitaran pasukan menggalakkan risiko yang berguna. Maksudnya di sini, pasukan tu perlu mencari persekitaran di mana ahli pasukan tu merasa selesa ketika berbincang, mengambil risiko yang munasabah dalam berkomunikasi, lepas tu menganjurkan kedudukan dan mengambil tindakan. Okey, ahli pasukan juga perlu mempercayai satu sama lain, dan ahli pasukan tidak akan dihukum kerana tidak bersetuju ataupun tidak ketidaksepakatan antara ahli pasukan. Okey, yang ketiga, komunikasi yang hormat. Komunikasi yang hormat ni adalah normal. Jadi kita perlu berkomunikasi secara terbuka, jujur dan menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, orang merasa bebas mengatakan pemikiran mereka tentang pendapat mereka dan penyelesaian yang berpotensi kepada masalah mereka. Okey, lepas tu kita perlu mendengar masalah ahli pasukan kita sendiri untuk kita cuba memahami masalah mereka dan bertanyakan tentang soalan untuk kejelasan dan menghabiskan masa untuk pemikiran mereka dan mendengar dengan mendalam. Okey, oleh itu kalau kita dengar dorang masalah mereka, kita dalam ahli pasukan, jadi ahli pasukan kita akan bersatu dan bersemangat untuk menyelesaikan kerja dalam ahli pasukan. Okey, yang keempat, komitmen kumpulan Sign of Strong. Okey, maksudnya di sini ahli pasukan tu perlu mempunyai rasa yang kuat pada diri mereka kerana ketika mereka mengalami komitmen yang mendalam terhadap keputusan dan tindakan kumpulan, mereka perlu mempertingkatkan dan memperkukuhkan lagi idea ahli pasukan dan garis panduan hubungan mereka bersama jika ada masalah di antara ahli pasukan. Okey, ahli pasukan juga dilihat sebagai orang yang unik dengan pengalaman yang tidak dapat ditukar seperti pandangan, pengetahuan dan pendapat untuk menyumbang idea dalam ahli pasukan. Lagipun, tujuan membentuk satu pasukan adalah untuk mengambil kesempatan daripada perbezaan. Okey, ahli pasukan juga perlu ahli pasukan ni membawa lebih banyak pandangan yang berbeza yang dipersembahkan dan disokong dengan fakta serta pendapat yang lebih baik. Okey, yang kelima, kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovasi ini bermaksud ialah sudut pandangan yang berbeza dijangka atau digalakkan. Contoh, komen seperti kami sudah mencuba itu dan ia tidak berfungsi, dan contoh yang lain, apakah ini idea bodoh? Okey, komen-komen seperti itu tidak disokong dan tidak digalakkan dalam ahli pasukan. Okey, lepas tu ahli pasukan perlu mengakui bahawa kekuatan dalam mempunyai satu pasukan adalah bahawa ahli pasukan membawa kepelbagaian kepada usaha untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki proses dan mencapai matlamat atau membuat sesuatu yang baru dan menarik. Okey, yang keenam, terlibat dalam penambahbaikan berterusan. Okey, pasukan perlu sentiasa memeriksa sendiri
dan terus memperbaiki proses amalan dan interaksi anggota pasukan. Pasukan ini secara terbuka untuk membincangkan norma pasukan dan apa yang mungkin menghalang keupayaan bergerak maju dan maju dalam bidang usaha, bakat dan strategi dalam ahli pasukan mereka. Okey. Seterusnya, pasukan perlu mengadakan mesyuarat semakan yang menilai proses dan kemajuan pasukan dalam mendekati dan mencapai misi pasukan. Pasukan juga perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang 5 tahap pembangunan pasukan dan ahli pasukan juga perlu tahu apa yang diperlukan untuk memindahkan pasukan berjaya melalui peringkat-peringkat. Okey. Yang ketujuh ialah menyelesaikan masalah kerja dan konflik. Sebagai contoh lah kan, dalam pasukan kamu ni telah bersetuju dengan prosedur dan mengagnosis ataupun menganalisis dan menyelesaikan masalah kerja berpasukan dan konflik. Okey, di situ kamu telah bersetuju kalau ada masalah kamu akan menyelesaikan. Tetapi dalam segelintir dari ahli pasukan kamu tidak menyokong masalah yang datang dan konflik yang terjadi dalam ahli pasukan kamu. Jadi di situlah terjadinya masalah dalam ahli pasukan kamu itu. So, di sini kamu perlu menyelesaikan masalah itu tersebut. Terutamanya apabila masalah kerja dalam ahli pasukan kamu itu sendiri. Kamu perlu menyelesaikan dengan adil dan tidak boleh pilih kasih antara ahli pasukan. Okey, yang ke-8, amalan kepimpinan dipraktikkan. Okey, di sini bermaksud kepimpinan ni perlu dipraktikkan setiap ahli pasukan dalam memimpin. Sebagai contoh, dalam memimpin mesyuarat, memberikan tugasan ataupun merekodkan keputusan dan komitmen. Selain itu boleh memimpin, menilai kemajuan ataupun memegang ahli-ahli pasukan yang bertanggungjawab ataupun dorang memimpin untuk memberi arahan untuk ahli pasukan mereka. Okey, di sini ini bermakna setiap ahli pasukan tu mesti secara aktif untuk menyumbang untuk memimpin ahli pasukan untuk mencapai hasil dan sumbangan yang berjaya. Okey, yang terakhir ialah membuat keputusan yang berkualiti tinggi. Okey, dalam ahli pasukan kamu perlu membuat keputusan yang berkualiti tinggi bersama-sama, okey? Dan mempunyai sokongan dan komitmen kumpulan untuk melaksanakan keputusan yang dibuat. Okey, kamu juga perlu mendapatkan sokongan dan komitmen orang-orang lain untuk mencapai kemajuan dan kejayaan dalam ahli pasukan kamu itu sendiri. Okey, kamu perlu juga menjadi kumpulan yang menjalani interaksi yang berkualiti tinggi supaya pasukan yang lain akan menjadikan kamu sebagai pasukan yang menjadi contoh untuk ahli pasukan mereka. Dan kamu juga perlu mendapatkan sokongan dan komitmen dari pihak atasan supaya kamu dapat disokong dan diberi kepercayaan kepada kamu. Okey, jika ahli pasukan kamu bersemangat dalam menjalankan tugasan yang diberikan, ianya tidak akan menjadi susah dan sukar ataupun mencabar kerana pasukan kamu ada kemajuannya tersendiri. Okey, maksudnya di sini membuat keputusan yang berkualiti tinggi ni, kamu perlu membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Okey? Okey, itu sahaja daripada saya. Okey. Saya akan ulang balik tentang 9 kunci kerja berpasukan yang berjaya. Okey, yang pertama, pasukan. Adakah bersih mengenai misi? Okey, kunci yang kedua, persekitaran pasukan menggalakkan risiko yang berguna. Okey, yang ketiga, komunikasi yang hormat. Yang keempat, komitmen kumpulan Scene of Strongs. Yang kelima, kreativiti ataupun inovasi. Yang keenam, terlibat dalam penambahbaikan berterusan. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah kerja dan konflik. Yang ke-8, amalan kepimpinan dipraktikkan. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang berkualiti tinggi. Okey, semoga bermanfaat 9 kunci kerja berpasukan yang berjaya untuk kamu semua.
Sekian daripada saya. Terima kasih.